Amin amin ya rabbal alamin. Buat pengetahuan semua, penceramah pagi ini saya ceritakan sedikit background beliau. Beliau merupakan pengerusi jawatan kuasa pentaksiran bilik darjah PBD IPG Kampus Ipoh, merupakan jurulatih utama PBD IPGM dan juga ketua unit RBT IPG KI, dan beliau merupakan salah seorang pensyarah daripada Pusat Pengajian Siswazah IPG KI. Bukan Beliau merupakan ya, Hajah? Jabatan Sains Sosial. Oh, Jabatan Sains Sosial. Okey. Sorry. Beliau merupakan pensyarah daripada Akademik Jabatan Sains Sosial. Dan beliau merupakan Hajah Nurhasiah binti Sulaiman. Okey, untuk hari ini beliau akan menerangkan tentang pentaksiran bilik darjah yang kita akan gunakanlah semasa praktikum nanti. Jadi sebelum saya serahkan materi kepada Hajah, suka untuk saya ingatkan QR code ataupun Google Form akan dipaparkan pada akhir slot. Jadi diharapkan semua pelajar hadirlah hingga ke hujung sesi slot ini nanti. Jadi tanpa membuang masa, saya mempersilakan Hajah Nurhasiah untuk meneruskan slot yang pertama ini. Persilakan Hajah. Terima kasih Cikgu Adibah. Assalamualaikum, selamat sejahtera. So untuk hari ini saya akan membincangkan sedikit berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Sekejap. Nampak slide saya? Nampak? Okey. Okey, baik, kita teruskan dengan topik pentaksiran bilik darjah ya. Sebagaimana yang kita ketahui, apabila kita berpraktikum, kita perlu melaksanakan pentaksiran bilik darjah sewaktu kita mengajar di dalam kelas setiap hari. Pentaksiran bilik darjah ni merupakan satu kemahiran yang perlu dikuasai oleh guru-guru lah. Oleh itu kita lihat dulu apakah dia PBD ataupun pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah merupakan pentaksiran berterusan dalam sesi PDP. Kalau macam dulu mungkin kita habiskan satu topik dulu baru kita buat pentaksiran. Untuk sekarang, sewaktu kita mengajar setiap hari kita kena buat pentaksiran untuk mengetahui tahap penguasaan murid, kan? Untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan dia, mengetahui kebolehan dan pencapaian murid daripada masa ke semasa. Jadi maklumat ini cikgu perolehi pada setiap satu sesi pengajaran. Jadi kita dapat mengumpul dan menganalisis maklumat tersebut, kita boleh buat refleksi terhadap PDP yang kita laksanakan dan kita boleh buat pertimbangan secara konsisten lah, sama ada kita nak meneruskan sesuatu kaedah ataupun kita perlu buat penambahbaikan supaya murid dapat menguasai konten yang kita ajar. Jadi perlu ada tindak susul lah. Jadi sewaktu kita mengajar, kita bagi input, kemudian kita lihat tahap penguasaan murid. Itu adalah konsep PBD. Okey, apakah kepentingan PBD kepada guru-guru? Jadi apabila kita mengajar, kita buat PBD, tidak secara langsung kita boleh mengesan perkembangan murid secara menyeluruh. Kita tahu sama ada murid tu menguasai tak isi pelajaran yang kita ajar. Jadi kita dapat mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Jadi kelemahan itulah yang kita nak cuba buat penambahbaikan. Kalau kekuatan tu mungkin kita boleh gunakan kekuatan murid untuk merancang kaedah pengajaran, menggunakan kelemahan murid untuk merancang juga kaedah pengajaran. So kita ambil lah yang mana yang sesuai, kita teruskan. Yang mana tidak sesuai, kita ubahlah kaedah kita. Sebab kita tahu bahawa setiap murid dia mempunyai kebolehan. Setiap murid unik kan, mempunyai kebolehan yang berbeza-beza di antara satu sama lain. Jadi cikgu perlu menggunakan kaedah pengajaran yang bersesuaian. Mungkin satu kaedah pengajaran tak sesuai, tak fit to all, kan. Jadi kita kena guna pelbagai kaedah untuk menarik perhatian murid sewaktu kita mengajar. Kemudian kita dapat melalui PBD kita dapat mengesan keberkesanan pengajaran kita sendiri. Kan? Kalau murid faham,
Murid dapat menjawab, memberi respon yang sebagaimana yang kita harapkan, boleh membuat lembaran kerja yang kita beri, boleh menjawab soalan lisan yang kita ajukan. Maksudnya berkesanlah pengajaran kita. Jika tidak, mungkin guru perlu buat tindakan susulanlah serta-merta. Mungkin bila dia ajar dalam satu sesi, satu SP dan dia buat pentaksiran menggunakan lembaran kerja ataupun soalan lisan, murid tak dapat beri respon yang sebagaimana yang cikgu harapkan. Jadi cikgu perlu buat intervensi serta-merta. Mungkin kena ubah kaedah pengajaran. Mungkin kena buat sesuatu supaya murid faham apa yang diajar. Itu pentingnya PBD. Kita tak perlu tunggu sehingga habis satu topik baru kita tahu tahap penguasaan murid. Setiap kali kita masuk ke kelas, kita mengajar dan kita membuat pentaksiran pada masa yang sama, kita terus tahu sama ada murid tersebut dapat mengetahui, dapat menguasai konten yang kita ajar ataupun tak. Itu pentingnya PBD kepada guru. Kepentingan PBD kepada murid pula, kita lihat murid sendiri boleh mengesan perkembangan diri dia sendiri. Murid sendiri boleh tahu sama ada dia faham ataupun tak faham. Dia boleh kenal pasti kelemahan dan kekuatan diri dia sendiri. Jadi murid sendiri boleh sedar sama ada dia perlu meningkatkan pencapaian pembelajarannya. Mungkin melalui kaedah pemberian instrumen tertentu, nanti kita lihat dapat membantu murid mengenal pasti kelemahan dan kekuatannya sendiri dalam proses pembelajarannya dalam kelas. Sebenarnya budak kecil pun boleh, kita boleh buat instrumen yang mudah macam buat emoji kan. So kalau dia buat ada 3 emoji katakan. Emoji senyum besar sikit, emoji sederhana, kemudian emoji mulut dia macam tu kan. So kita boleh minta murid kita tick sejauh mana kefahamannya terhadap konten yang kita ajar. So kita tak secara langsung menggunakan senarai semak yang simple mengikut aras murid ini, kita dapat ketahui apa perasaan murid ataupun apa pencapaian murid, apa refleksi murid terhadap pembelajarannya sendiri. Okay. Tak semestinya kita nak kena guna ayat yang panjang-panjang untuk mengetahui respon murid. Okey, ada 3 jenis pentaksiran dalam PBD. Yang sebelah kanan ni adalah buku panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Kita boleh search daripada internet dan lihatlah. Saya rasa bukunya agak lengkap lah dan duduklah membaca buku ini teliti daripada satu muka surat ke satu muka surat untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan pelaksanaan PBD di sekolah. Sebab taklimat kita 1 jam, mungkin saya tak sempat membuat pendetailan helaian demi helaian buku ini. So jenis pentaksiran ada 3, pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran dan pentaksiran tentang pembelajaran. So kita lihat satu demi satu. Pentaksiran untuk pembelajaran tu pentaksiran yang melibatkan guru menggunakan bukti tentang pengetahuan, pemahaman dan kemahiran murid tentang pengajaran mereka. So daripada respon murid tersebut secara lisan, mungkin dari segi lembaran kerja, mungkin dari segi borang pemerhatian guru murid, guru sendiri dapat tahu tentang tahap penguasaan murid. Kemudian pentaksiran sebagai pembelajaran pula, murid tu sendiri menilai tahap pembelajaran mereka. Okay. Murid sekolah rendah pun boleh, macam saya cakap tadi kan. Kita mudahkan menggunakan instrumen yang sesuai dengan aras murid sekolah rendah. Mereka sendiri boleh memberi feedback sejauh mana mereka faham ataupun tak tentang sesuatu konten yang diajar. So pentaksiran tentang pembelajaran, kita boleh buat kuis, projek, ujian bulanan, di akhir sesuatu tempoh kita mengajar. Macam sekarang ada UASA kan. So guru-guru masih lagi buat ujian. Okey, kemudian apabila siap satu PBD, guru kena buat pelaporan pentaksiran bilik darjah 2 kali setahun. Deskriptor dia kita kena rujuk kepada DSKP. Dalam DSKP, kejap lagi saya tunjukkan, ada tahap penguasaan 1 hingga 6.
Mana-mana di SKP dalam semua mata pelajaran telah ada TP1 dan TP6. So berdasarkan deskriptor tahap penguasaan ini, guru boleh menetapkan tahap penguasaan murid tentang sesuatu SK yang diajar, standard kandungan yang diajar. Kemudian dalam pelaporan itu juga perlu ada tahap penilaian tahap usaha murid melalui ulasan guru. So ada hari bertemu waris kan. Jadi guru-guru boleh memberikan maklum balas tentang tahap penguasaan murid sesuatu mata pelajaran kepada waris lah ataupun ibu bapa. So dalam pelaporan ni juga perlu ada cadangan intervensi. Cadangan intervensi bagi murid yang tidak mencapai tahap penguasaan minimum. Tahap penguasaan minimum yang ditetapkan oleh KPM adalah TP3. Okay, TP3. Jadi mana-mana murid yang tidak mencapai tahap TP3, guru-guru kena buat intervensi untuk membantu murid mencapai TP3. Mungkin guru guna kaedah lain untuk mengajar murid-murid yang tidak mencapai TP3 tu, kemudian memberikan lembaran kerja baru, kemudian boleh menilai balik sama ada murid tersebut mencapai tahap TP3 ataupun tak. Jika setelah buat intervensi tersebut telah mencapai TP3, so guru boleh mencatat murid tersebut mencapai TP3 lah hasil daripada intervensi yang dilaksanakan oleh guru-guru tersebut. So ini adalah pelaporan PBD. So untuk pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ada 3 peringkat. Yang pertama adalah peringkat perancangan, persediaan dan pelaksanaan. Kita tengok ya peringkat perancangan PBD. So untuk peringkat perancangan kita pecahkan kepada 3 iaitu mengenal pasti hasil pembelajaran. Sebagaimana yang kita tahu, kamu pun telah melalui proses praktikum fasa 1 kan? Semua dah pernah tengok di SKP kan? Di SKP merupakan kitab kita lah untuk mengajar. Kita perlu mengajar berpandukan di SKP. So dalam di SKP ada SK iaitu standard kandungan. Dalam SK ataupun topik itu dipecahkan kepada standard pembelajaran. Standard pembelajaran itu disusun mengikut turutan ilmu ataupun kemahiran yang ada dalam SK tersebut. Kemudian ada SPI, standard prestasi. Kemudian ada tahap penguasaan TP1 sehingga TP6 berkaitan dengan SK tersebut. So saya rasa di SKP itu telah lengkap lah untuk kita lihat sejauh mana konten yang perlu kita ajar lah, refer kepada di SKP. So daripada kurikulum di SKP tersebut, kita boleh menetapkan kandungan. Apa topik dia, apa kemahiran dia, apa sumber-sumber yang perlu kita gunakan untuk mengajar sesuatu SP tersebut. So, nyatakan hasil pembelajaran. So, daripada SP, keluarkan dia punya pengetahuan, kemahiran dan nilai. Kita ambil daripada di SKP tersebut. Kemudian kita tentukan tahap pentaksiran. Tadi kita dah tengok dah apa konten yang kita nak ajar kan, sejauh mana kedalaman dia. Kemudian kita tentukan pentaksiran dalam satu sesi tersebutlah. Kalau kita ajar 2 masa 1 jam. So kita ada 3 part lesson kan. Mula-mula kita buat exercise induksi, kemudian ada aktiviti utama. Dalam aktiviti utama tu ada praktis, ada konten dia, kemudian ada praktis, kemudian kita ada penyemakan pemahaman. Itulah pentaksiran. Okey, ada 3 kaedah pentaksiran yang boleh kita buat iaitu pentaksiran lisan, bertulis dan pemerhatian. Okey, lisan, bertulis dan pemerhatian. So cikgu kena pilihlah mengikut kesesuaian. Kita juga boleh menggabungkan kaedah pentaksiran, beberapa kaedah pentaksiran di dalam satu sesi pengajaran. Contohnya, dalam langkah 1 nak buat lisan, kan kita soal, student jawab. Daripada student jawab, kita tahulah sama ada student menguasai SP yang kita ajar ataupun tak. So kita buatlah bintang, berapa bintang kita nak bagi. Kemudian boleh juga bertulis dengan memberi lebaran kerja. Boleh juga kita buat pemerhatian. Nak guna 1 je pun tak salah, nak guna 2 pun boleh, nak guna 3 pun boleh dalam setiap satu sesi pengajaran. So terpulang kepada bagaimana guru merancang pentaksiran tersebut di dalam RPH kita. Okey,
Kemudian rancang strategi. Jadi strategi itu kena sesuai dengan isi pelajaran dan aras murid lah dan juga persekitaran kita. Strategi itu ke mana arah tujuan, kaitkan dengan pelajar, teroka dan lengkapkan, fikir dan semak, pamer dan nilai, sesuaikan dengan kebolehan dan latar belakang pelajar. Ini strategi, ikutlah strategi nak pakai, contohnya pembelajaran kooperatif, inquiry penemuan, kalau mengajar matematik, sains ke kan. Okey, konstruktivisme, macam-macam lah strategi yang telah kita belajar dalam EDUP, kita boleh apply dalam tajuk-tajuk yang nak kita ajar di sekolah kelak. Okey, so untuk mengenal pasti hasil pembelajaran ni macam tadilah, kita perlu meneliti dan memahami DSKP itu dulu. Duduk perhatikan DSKP tersebut. Lihat apakah DSK, SP, SPI, tahap penguasaan. Dah kamu teliti di SKP, barulah kamu boleh buat pentaksiran. Tetapkan kandungan dia. Apa bidang topik yang nak diajar, apa domain dia, apa BBM yang nak kita pakai. Kemudian nyatakan hasil pembelajaran dia. Pengetahuan, kemahiran dan nilai. Apabila kita dapat mengenal pasti hasil pembelajaran ni dengan jelas, barulah kita dapat membuat pentaksiran yang betul, yang saksama. Okay? So kita kena pasti kaedah pentaksiran kita. So apa jenis pentaksiran yang kita buat? Pentaksiran untuk pembelajaran, pentaksiran sebagai pembelajaran atau pentaksiran tentang pembelajaran. Kemudian apa kaedah dia? Nak buat kaedah lisan ke? Nak buat bertulis ke? Nak buat pemerhatian ke? Nak gabung ke? Ataupun langkah 1 nak buat lisan, langkah 2 nak buat bertulis, langkah 3 nak perhati. Ataupun dalam langkah 2 nak buat bertulis, nak perhati dalam masa yang sama. So terpulang kepada perancangan guru. Kemudian ada sumatif dan formatif. Formatif ni dilaksanakan secara berterusan lah dalam bilik darjah. Kemudian tadi formatif SAM tu sumatif dilaksanakan selepas habis satu kelompok SK dan SP macam UASA. Bolehlah nak laksanakan juga. So tengoklah jenis dan kaedah pentaksiran. Lisan, bertulis, pemerhatian. Mesti cakap tadi lah ada 3 jenis. Lisan tu ikutlah kalau macam kita ajar PAI katakan. So kita bolehlah mengesan dia menghafal secara lisan. Kemudian kalau kita ajar bahasa kan, bahasa Melayu. So kita boleh melihat dia punya tahap komunikasi dia ke kan, mungkin tahap sebutan lisan dia ke, sebutan perkataan ke. So kita dapat maklumat serta-merta lah tentang maklum balas ataupun jawapan murid tersebut. Kemudian kalau bertulis ni yang selalulah cikgu-cikgu buat. Habis je buat lembaran kerja kan. Habis je buat peta iting lah, terminda dan sebagainya lah. Itu adalah pentaksiran secara bertulis. So based kepada hasil kerja murid, lembaran kerja murid tu, kita dapat mengetahui tahap penguasaan murid dengan segera lah. Habis je dia tulis, dia hantar, kita dah tahu, oh berapa betul, berapa salah. So maksudnya kita dah tahu dah tahap penguasaan dia. So murid menulis, murid menyusun idea, murid mengaplikasi, murid mentafsir, mungkin dia tafsir gambar katakan, kemudian dia buat karangan pendek katakan. So kita tengoklah. Murid menilai, murid mencipta, contohnya macam mencipta pantun kan, contohlah. Itu pentaksiran secara bertulis. So maksudnya pentaksiran tersebut selari dengan aktiviti yang kita buat dalam bilik darjah. Kita buat aktiviti, so based kepada hasil kerja murid, kita terus boleh buat pentaksiran dalam masa yang sama. So kalau pemerhatian kita lihatlah, kalau macam RBT dia ada buat amali kan, kita tengoklah dia buat macam mana. Ataupun sikap dan perlakuan kalau kita ajar moral, kita bagi satu situasi, kita minta dia buat simulasi bagaimana nak berinteraksi dalam satu situasi kan. So, kita buat pemerhatian tingkah laku murid dan catat dalam senarai semak. Jadi senarai semak guru tersebutlah merupakan instrumen untuk menilai tahap penguasaan murid. Perlu ada instrumen tu lah. Instrumen tu memang kena bina. Sebab kita memerlukan evidence apabila kita buat PBD. Tak kira lah lembaran kerja ke, borang senarai semak ke, mungkin video ke, catatan di mana-mana ke. Jadi guru kena buat.
Okey, kita lihat seterusnya, bagaimana PBD dilaksanakan? Sini contohlah kan, untuk pentaksiran untuk pembelajaran boleh buat tugasan mingguan, latihan harian, soal jawab semasa PDP, untuk formatif boleh buat diary mingguan, boleh buat portfolio, kalau sains ke RBT kan boleh buat portfolio kan, projek, so kena buat sambung portfolio dia. Portfolio katakan reka bentuk makanan. So ada minggu pertama kita boleh simpanlah hasil kerja murid tu dalam portfolio. So mengikut kreativiti guru lah bagaimana guru nak laksanakannya. Untuk formatif tentang pembelajaran boleh buat ujian dan kuis lah. Contohnya setelah habis satu SK, buat satu kuis kecil. Okey. So mengenal pasti kaedah pentaksiran. Macam saya cakap tadi lah, ingat baik-baik ada 3 kaedah iaitu lisan, pemerhatian dan bertulis. So, guru harus menggunakan strategi pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri berikut. Mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dihasratkan dalam kurikulum. Jadi kita kena tally lah. Kita kan, tadi kan saya cakap, kita mengajar berpandukan di SKP. Dalam di SKP ada SK, di dalam SK ada SP. Kemudian, base kepada SP tersebutlah ada TP tertentulah. Jadi kita kena buat pentaksiran berdasarkan SP yang kita ajar. Jangan lari jauh, buat hari-hari. Bentuk yang pelbagai seperti pemerhatian terhadap aktiviti yang dijalankan, ujian, pembentangan, projek, folio dan sebagainya. Direka bentuk bagi membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan pembelajaran. Macam saya cakap tadi, murid kita terdiri daripada pelbagai aras kebolehan. Murid adalah unik, berbeza di antara satu sama lain. So, untuk pentaksiran kita tu perlulah adil kepada semua murid. Kan? Kalau kita buat katakan pentaksiran lisan, ada murid yang pandai menulis sajak, tapi tak boleh nak mendeklamasikan sajak. Katakan macam itulah. Mungkin dari segi lisan dia tak berapa pandai, tapi dia pandai dari segi menulis. Jadi mungkin boleh buat bentuk pentaksiran yang berbeza supaya adil kepada semua murid. Dia tak pandai cakap, kita terus kata dia tak menguasai konten yang kita ajar. Tak adil lah kan. So boleh guna pelbagai kaedah pentaksiran lah. Holistik, perlu mengambil kira pelbagai aras kognitif, afektif dan psikomotor. Okay, tahu kan kognitif tu dari segi konten pembelajaran, pemikiran dia, efektif sikap dia, psikomotor dari segi amalan, kemahiran dari segi fizikal dia. Okay. So kita boleh susun macam ni lah. Jenis pentaksiran formatif. Apa dia kita nak buat? Secara kaedah, secara lisan, bertulis, pemerhatian. So kita senaraikan instrumen alat untuk mentaksir. Mungkin pemerhatian kita perlu buat senarai semak. Apa yang nak kita perhatikan? Kan? So tak bolehlah kita nak buat pemerhatian tapi tak ada senarai semak. Kita pun secara rambang. Kita perhatikan tak berfokus. So untuk PBD kita kena buat pemerhatian secara berfokus. Guru perlu bina instrumen senarai semak. Mungkin kalau bertulis, mungkin buat peta konsep ke lembaran kerja ke. Okay, perlu sediakan instrumen ataupun alat untuk mentaksir bagi setiap kali kita membuat pentaksiran dalam setiap pengajaran yang kita buat dalam bilik darjah. Okey, tentukan jenis dan kaedah pentaksiran. Saya cakap tadi lah. Boleh dijalankan secara berasingan ataupun digabungkan. Okey, nak buat lisan saja ke, pemerhatian saja ke. Menentukan kaedah pentaksiran. Penentuan kaedah pentaksiran hendaklah berdasarkan OP dan KK yang hendak dicapai. Hendaklah berfokus kepada pengajaran hari itu. Apakah OP yang kita ajar pada hari itu? Apakah KK yang kita senaraikan? Kriteria kejayaan itu adalah bagaimana kita nak menyusun aktiviti kan? Secara sistematik. Jadi, base kepada aktiviti tersebut, kita buat pentaksiran. Bagaimana untuk mengetahui sejauh mana murid menguasai SP yang kita ajar pada hari itu. Instrumen pentaksiran bergantung kepada aktiviti pembelajaran dan kaedah pentaksiran. Mengenal pasti jenis dan kaedah pentaksiran
mengenal pasti jenis dan kaedah pentadsiran yang sejajar dengan kehendak di SKP. Memastikan jenis, kaedah dan instrumen pentadsiran yang digunakan adalah sesuai. Jadi perancangan waktu kita buat RPH tu memang kita kena duduk dan berfikir betul-betul. Kita kena ambil masa yang panjang sikit lah buat RPH. Okay, sebab kamu kan dalam latihan kan. Jadi duduk, perhatikan betul-betul sama ada pentadsiran nak kita buat tu betul-betul boleh memberi maklumat kepada kita sama ada murid mencapai OP dan KK yang kita sasarkan dalam setiap satu sesi PDP tu. Jangan lari, ajar lain buat pentadsiran lain kan. Dia kata pentadsiran tu kena selarilah dengan aktiviti yang nak kita buat tu. Aktiviti tersebut kena selarilah dengan OP yang KK yang nak kita capai. OP dan KK yang nak kita capai tu perlulah selari pula dengan SP. SP tu perlulah pula berada di dalam SK. SK tu ada dalam di SKP. Jangan lari jauh. Kita mengajar berdasarkan di SKP. Okey. Penentuan TP bagi setiap SK dalam mata pelajaran matematik contoh je lah kan. Jadi bagaimana untuk kita tetapkan SP? SP itu perlu ditetapkan setelah habis kita mengajar sekelompok SK dan SP. Bukannya bagi setiap satu SP kita letak terus, oh TP3, 2.2.1 TP3, 2.2.2 TP3. Tak macam tu. Kita kena ajar keseluruhan SK dahulu, barulah kita menetapkan TP murid tersebut. TP1 hingga TP6. Ajar keseluruhan kelompok SK. Jadi untuk bagi setiap satu SP yang kita ajar dalam kelas tu, kita boleh catat berdasarkan aktiviti yang kita buat. Contohnya katakan hari tu kita buat lembaran kerja, kita buat 5 soalan. So dia dapat jawab 4 soalan. So kita buatlah 4/5 dekat catatan kita. SP 2.2.2 4/5. So kalau SP 2.2.3 kita buat pula aktiviti katakan dia membentang. Jadi setiap kumpulan yang membentang kita bagi bintang pula. Katakan kumpulan ada 5 bintang, kumpulan 5 bintang tu membentang tu dapat 4 bintang. So kita catat pula dekat borang kita tu, borang catatan kita tu SP 2.2.3 4 bintang. Jadi kita tak perlu catat TP3, TP4, TP5 bagi setiap satu SP kerana dah habis satu SK baru kita mencatat tahap penguasaan murid. Bagi setiap SP kita catat base kepada aktiviti yang kita buat. Tak kira lah peratus ke, berapa bintang ke, berapa per berapa ke. Jadi ada maklumat bagi setiap penguasaan murid, pencapaian murid dalam setiap SP. Boleh ya? Saya ulang sekali lagi. TP ditentukan selepas habis satu kelompok SK dan SP. Contohnya SK 2.2, so 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, habis aja tu baru tetapkan TP dia. Okey, saya tahu. So kena kenal pasti strategi dia kan. Apa tujuan dia? Tujuan tu adalah kita punya OP kan. Kemudian apa aktiviti dia? Apa strategi dia? Apa pentadsiran dia? Sama jugalah. Kalau kita buat 3 aktiviti kita katakan dalam setiap satu pengajaran tu. So tetapkan tujuan dia, apa aktiviti dia, apa strategi dia, apa pentadsiran dia. Walau bagaimanapun, pentadsiran tidak semestinya dilaksanakan dalam setiap langkah pengajaran. Kita boleh pilih nak buat dekat langkah 1 ke, nak buat dekat langkah 2 ke, langkah 3 ke, nak buat semua langkah ke, salah satu langkah ke, terpulang kepada guru tersebut. Okey? Yang pastinya bagi setiap satu sesi pengajaran guru telah pun membuat pentadsiran untuk mengetahui sejauh mana pencapaian murid terhadap konten yang diajar pada hari tersebut. Okey. Contoh, kita tengok contoh yang kedua. Aktiviti 2. Tujuan mengenal dan memerihalkan integer. Aktiviti kumpulan. Pembelajaran kooperatif lah kan dia buat.
kumpulan 4 orang. Strategi dia, think, write and share. Kaji gambar ajar, bincang dengan rakan, terangkan bagaimana. Kemudian perihalkan maksud, integer. So nak buat apa? Cikgu nak buat pentaksiran secara pemerhatian dan lisan. Kalau cikgu nak buat pemerhatian lisan, kenalah ada soalan-soalan lisan dia dan jangkaan jawapan yang murid nak jawab tu. Janganlah tak ada perancangan pula nak buat pentaksiran secara lisan tapi soalan pun tak disediakan. Susahlah kan. Jadi cikgu kenalah buat persediaan dulu. Apa soalan lisan nak tanya dalam bilik darjah? Apa jawapan yang kita harapkan? Kalau pemerhatian, apa yang nak kita perhatikan? So kena ada senarai semak, apa benda yang kita nak perhatikan, kemudian tikkan mengikut nama pelajar. So pilihlah, itu contohnya. Okay. So merancang strategi. Strategi pengajaran adalah taktik yang digunakan oleh guru untuk membantu murid dalam proses pembelajaran. So, dalam strategi itu, guru menyediakan aktiviti dan persekitaran pembelajaran yang sesuai dan relevan dengan kebolehan serta minat murid. Jadi guru menggunakan kreativiti dan kebijaksanaan profesional mereka lah kan untuk menyampaikan sesuatu konten. Jadi guru buatlah aktiviti. Aktiviti tersebut tu mengikutlah kreativiti guru. Kemudian gunakan sumber-sumber yang sesuai. Daripada aktiviti tersebut, guru boleh masukkan pentaksiran. Okay? Kat situlah macam ni kita nak slot in dalam setiap sesi pembelajaran kita. Boleh faham kan? Senangnya. Benda yang kita buat hari-hari. Okay. Susunlah. Katakan langkah 1, tujuan dia nak mengenal pasti nombor positif dan nombor negatif berdasarkan situasi sebenar. So, aktiviti dalam kelas, strategi permainan, langkah ke hadapan, langkah ke belakang kan. Langkah ke belakang nombor negatif, langkah ke depan nombor positif, turun naik tangga nombor positif, turun tangga nombor negatif, sejuk panas. Panas dia akan, suhu dia akan bertambah positif, sejuk suhu dia akan berkurang negatif. Itulah contoh-contoh dia. So kita sediakan soal jawab lisan. So kalau bertulis ada senarai semak. So terpulanglah bagaimana guru nak mentaksir penguasaan murid terhadap konten yang kita ajar tu. Kan, contoh aktiviti 3, meneroka perwakilan integer pada garis nombor. Kumpulan 4 orang, strategi drag and drop. Menggerakkan penanda daripada satu poin kepada satu poin pada garisan nombor. Garisan nombor tahu kan, garisan nombor. Ada nombor positif, nombor negatif. So kita gerakkan poin tersebut. Itu satu aktiviti lah, drag and drop. Kemudian murid catat pada lembaran kerja. So lembaran kerja tu merupakan instrumen pentaksiran. Base kepada lembaran kerja itulah guru dapat tahu murid menguasai konten yang dia ajar ataupun tak. So itulah dia. Soal jawab bertulis. Lembaran kerja. So daripada lembaran kerja itulah merupakan evidence dia dalam PBD. Boleh kan? Dia slot in terus saja. Dia tidak berasingan daripada PDP kita. Telur terus boleh taksir setiap kali mengajar. Itulah sebabnya setiap satu sesi pengajaran tu kena rancang elok-elok. Kalau tak nampak apa pentaksiran yang kita buat. Kita kena masuk dengan penuh bersedia lah. Apa yang nak kita ajar, bagaimana kita nak mentaksir, sejauh mana tahap penguasaan murid. Kemudian apa borang dia nak kita catat tu. Nak catat bintang ke, nak catat persen ke, nak catat berapa per berapa ke, kan. Mesti ada dia punya hasil kerja murid yang boleh kita rujuk untuk kita refer di akhir saja SK nanti berapa TP kita nak bagi. Kan. Buatlah elok-elok. Okey, peringkat persediaan PBD. So peringkat persediaan PBD melibatkan pembinaan instrumen. Dekat dalam buku ni ada muka surat 73 hingga 88 ada menunjukkan bagaimana nak bina contoh-contoh pembinaan instrumen dengan jelas. Jadi download lah dekat internet, bacalah kan. Ada masa lagi kan.
baca duduk. Alang-alang mengajar. Biarlah bila kita keluar kelas tu rasa satu kepuasan dalam pengajaran yang kita buat, kan. Buatlah. Okey. Pentaksiran secara pemerhatian dilaksanakan sepanjang PDP dalam mata pelajaran. Guru menentukan aktiviti serta alat instrumen yang ditaksirkan berdasarkan objektif pembelajaran yang perlu dicapai. So, apakah contoh instrumen yang boleh guru gunakan? Yang pertama, senarai semak. Yang kedua, rekod anekdot. Yang ketiga, rekod berterusan. Ini kita perhati mestilah ada instrumen dia, kan? Sebab kalau tidak ada instrumen, kita lupa dah. Kita perhati apa hari tu? Kelas minggu lepas perhati apa entah? Tak ada apa yang nak kita refer balik. So, kalau ada senarai semak, kita hari tu perhatikan bagaimana murid menyebut perkataan 3 suku kata, kan? Siapa yang boleh sebut, siapa yang tak boleh sebut. Boleh refer kepada senarai semak tersebut. Okey, kita tengok satu-satu. Ni contoh senarai semak. Nama murid, skala, nota. So, skala tu kenalah ada rubrik dia, nak letak skala kan. Okey, ni contoh skala. Sebutan, intonasi, nada, kepantasan. Letaklah skala 1, perlukan bimbingan untuk menambah baik sebutan perkataan. Skala 4, cemerlang. Semua perkataan tepat dan boleh dicontohi. Kan tahap 1 kan nak sebut perkataan, katakan. Pemerhatian berdasarkan pembacaan murid. Kepantasan. Tahap 1, terlalu perlahan, terlalu cepat. Baca pun tak apa dengar. Kan? Tahap 4, cemerlang. Pembacaan itu boleh dengar. Kemudian sangat sesuai. So, ini adalah contoh instrumen yang boleh cikgu gunakan untuk mencatat senarai semak ni. Kan? Kalau tak, susahlah kalau kita tak letak skala, mungkin kita kena buat catatan yang panjang lah. Kalau kita guna skala, selai je skala. Yang lain tu kita tulis nombor je. Skala 1 ke 2 ke 3 ke. So, buatlah senarai semak yang memudahkan guru. So, senarai semak ni untuk panduan guru. Kan? Kalau senarai semak guru murid lah. Kalau senarai semak murid kepada murid lain, kita kena buat sesuai dengan aras lah. Kan, murid tahun 4 buat emoji je lah. Bagaimana untuk dia menilai rakan kumpulan lain membentang ke. Kan. Boleh juga buat senarai semak rakan sebaya. Kita pun boleh buat senarai semak kendiri, penilaian kendiri. Ini adalah senarai semak contoh guru kepada murid berdasarkan rubrik. Jika guru berhasrat untuk fokus kepada seorang murid ataupun aspek kemahiran murid dalam bilik darjah semasa PDP, guru boleh menggunakan rekod anekdot untuk mentaksir murid berkenaan. Kan, murid ada pendidikan khas ke kan? Kita kena buatlah rekod anekdot nama Aminah Alina katakan. Jadi tulis nama dia, kemudian buat rekod bagi Aminah Alina. Jadi begitulah kalau rekod anekdot, kalau 35 orang murid, buat senarai semak je lah. Kan, memudahkan kita. Tapi ikut juga mata pelajaran. Okey, ni contoh rekod anekdot. Nama dia, kelas, tarikh, masa, nilai, butiran disediakan oleh. Complicated sikit lah sebab kita kena sediakan bagi setiap satu murid. Saya tengoklah subjek apa yang kamu belajar. Okey, pentaksiran secara lisan dilaksanakan sepanjang PDP dalam mata pelajaran. Guru menentukan aktiviti PDP serta alat instrumen pentaksiran untuk berdasarkan OP yang perlu dicapai. So, pentaksiran lisan digunakan untuk mengumpul maklumat semasa berlaku interaksi. Kan, interaksi. Sebab lisan kan interaksi, kita berinteraksi, berkomunikasi, bercakap secara lisan. So, kita dapatlah satu data tentang tahap penguasaan murid secara lisan. So, lisan boleh buat murid dengan guru, murid dengan murid lain, murid dengan pembelajaran, kan? So, kita lihat bagaimana seorang murid tu respon secara lisan. So,
Instrumen yang boleh digunakan sama juga senarai semak, rekod anekdot, rekod berterusan kan. Sebab bila murid menjawab secara lisan, kita buat senarai semak lah yang mudah kan. Kita buat senarai nama, kita buat kriteria dia, kemudian tengoklah apa kriteria yang nak kita kena pasti. Contohnya menyebut 3 suku kata, kita petik. Abu, petik, dia boleh sebut. Ahmad, tak boleh. So, buatlah senarai semak yang bersesuaian. Contoh-contoh instrumen tu sila rujuk di dalam buku panduan pentaksiran. Ini contoh aktiviti lisan yang boleh cikgu buat. Boleh soal jawab, boleh buat bacaan kuat, boleh buat syarahan, boleh buat perbahasan, boleh buat bercerita, perbincangan, hafazan, temu bual, nyanyian, deklamasi sajak, mendengar dan memberi respon. Ini semuanya secara lisan. So, guru boleh buat senarai semak lah, tiklah dia punya pencapaian murid tersebut. Boleh kan? Senang. Ni yang complicated sikit lah kalau nak catat, buat transkrip macam ni, ajar 10 orang murid boleh lah kan. Kalau ramai-ramai tu buat je senarai semak. Okey, interaksi guru murid. So kalau nak buat transkrip macam tadi tu, kenalah buat dialog macam tu kan. Respon murid, maklum balas guru. Ni muka surat 79 dalam BPK tu lah, buku panduan pentaksiran tersebut. Okey, kemudian pentaksiran secara bertulis. Ini yang selalu kita buat lah, pentaksiran secara bertulis. Melibatkan aktiviti menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil penulisan. Digunakan untuk mengesan perkembangan intelek dan kemahiran murid. Lembaran kerja, peta, karangan, laporan projek, folio, ujian bertulis, huraian ataupun taksiran peta, jadual, gambar, carta. Ini adalah aktiviti bertulis yang boleh dibuat oleh guru-guru. So, based kepada hasil kerja murid tu, kita tahulah murid menguasai ataupun tak menguasai. So, boleh buat menulis, menyusun idea, mengaplikasi, mentaksir, mencipta. Ini adalah contoh lembaran kerja. Ni kamu dah lagi expert dah kan. Kemudian rubrik. Buatlah rubrik. Kalau nak suruh dia menulis, kan. So, kita letaklah rubrik 1 hingga rubrik 6. Rubrik yang tahap 1, ketepatan menulis sangat terhad. Kan. Base kepada hasil kerja tu, rupanya tak reti menulis. Nak sebut, nak tulis patah perkataan pun silap ejaan dan sebagainya. Kemudian kalau tahap 6, ketepatan penulis sangat tekal. So, semua instrumen rubrik ni cikgu kena binalah sebelum masuk ke kelas. Dan kita boleh guna bukan setiap satu sesi pembelajaran je. Kalau kemahiran menulis, bertutur, semua tu kita boleh gunakan rubrik ini sepanjang praktikum tu kan, kalau kita ajar bahasa. Kemudian peringkat pelaksanaan PBD. Pentaksiran berlaku secara berterusan sepanjang PDP bagi semua mata pelajaran. Pentaksiran boleh berlaku semasa setiap induksi, perkembangan, penutup bergantung kepada perancangan PDP. Ini macam saya cakap tadi lah, nak slot in di mana-mana bergantunglah kepada perancangan guru dalam RPH itu. Pentaksiran tidak semestinya berlaku pada setiap peringkat. Okey. So, lisan, terancang, sesi soal jawab, pemerhatian. Kita boleh perhatikan apa? Proses dan hasil kerja murid. Kita boleh perhatikan sikap, nilai dan tahap penguasaan satu kemahiran. Macam RBT, murid buat kan. Jadi kita kena perhatikan. Kemudian kita boleh isi borang. Penulisan kita boleh menyemak dan memeriksa tugasan dan hasil kerja murid. Ini kaedah dia lah. Okey. Okey, ni yang tadi. So, boleh susun lah. Induksi. Boleh susun pentaksiran dia, lisan, bertulis. Kan, macam tadi saya beri contoh tu lah, naik tangga, turun tangga, sejuk, panas. Pentaksiran dia, lisan, bertulis. Lisan soal jawab, bertulis buat senarai semak.
Ini susunlah ikut kreativiti sendiri. Apa pentaksiran nak kita buat dalam aktiviti yang kita buat dalam kelas tu. Benda penutup. Okey, hasil daripada kita buat tu kita kena record lah. Macam saya cakap tadi lah, record. Record lah. Dulu ada laboran transit, sekarang tak ada laboran transit. Guru yang sebenar di sekolah mereka boleh mencatat di mana-mana sajalah. Tapi boleh dicapai secara mudah lah. Tapi untuk pelajar praktikum saya syorkan buatlah secara sistematik sedikit. Itu saya tengok pelajar saya tunjuk yang unit praktikum telah pun menyediakan satu helaian untuk catatan PP pelajar, tahap penguasaan murid. Saya syorkan sebab dia ada senarai nama murid, kemudian ada tahap penguasaan kan. Jadi sebelum kamu catatkan tahap penguasaan tersebut, kena buat dulu catatan bagi setiap SP. Sebab TP hanya boleh ditetapkan setelah habis satu kelompok SP yang diajarkan. Jadi bagi setiap satu SK baru kita tetapkan TP. Jangan tetapkan TP bagi setiap satu SP. Bagi setiap satu SP tu kamu boleh catatkan peratus ke, apa yang base kepada aktiviti yang kita buat. Peratus ke, bintang ke. Belum lagi kita catatkan TP yang dah habis satu SK baru kita letakkan berapa TP. So kalau macam 12 minggu mungkin kita dah habis mengajar 2 SK. So ada 2 je lah TP yang boleh kita catatkan. Contohnya kita ajar SK 5.1. So adalah satu untuk TP SK 5.1 tu ada 5 TP katakan. Sorry, 5 SP. 5.1.1 sehingga 1.5. Dah habis ajar 5 SP tu baru letakkan satu TP. Okey, settle lain tu merekod. Ni saya cakap tadi tu, merekod boleh dibuat dalam bentuk membuat pernyataan, menanda dengan menggunakan simbol, memberi markah, memberi grade. Merekod boleh dilakukan dalam buku rekod mengajar, buku catatan guru, senarai semak dan lain-lain medium yang sesuai. Okey? Dah habis dah satu SK tu baru kita letakkan TP dia. Sebelum tu kita buatlah catatan base kepada aktiviti tu. Nak menanda berapa bintang, 3 bintang, 4 bintang, tanda. Kalau macam pelajar saya tu dia buat satu lembaran kerja, dia rekod. Katakan dia mengajar 2.2.1, dia rekod bintang katakan. Ikut nama pelajar 5 bintang, 3 bintang, 4 bintang. So okey lah. Ikutlah kreativiti kamu. Yang penting ada maklumat PBD tersebut bagi setiap SP. Sebab apa kita nak maklumat bagi setiap SP? Sebab nanti kita perlu buat pertimbangan pula untuk menetapkan TP bagi setiap SK yang kita ajar. So kalau tak ada rekod, macam mana nak buat? Tak ada evidence. Kan? Susah tu. Kalau ada guru ada hari bertemu waris, mungkin ibu bapa, ada jenis ibu bapa yang detail tu mungkin dia nak tengok evidence tertentu. So guru boleh ambil terus ya sebab dia dah tahu dah dicatat dekat mana. Okey. Penetapan tahap perlu merujuk kepada standard prestasi kan. Tengok kepada DSKP tersebut. Okey, ni tahap penguasaan akhir. Kalau BPK mereka, guru sebenar mereka telah pun ada satu template lah yang guru-guru perlu isi. So guru isilah berdasarkan template BPK tu. So ni macam yang saya cakap tadi lah, ada hari bertemu waris, so perlu melaporkan tahap penguasaan murid 2 kali setahun. So ini adalah rekod yang disediakan oleh BPK lah. So guru-guru dapatlah maklumat borang ni dan mereka isi dalam ni. Rekod prestasi murid, pelaporan murid, data penyataan tahap penguasaan murid. So ini adalah bentuk rekod prestasi murid di peringkat sekolah. Nanti kalau pergi ke sekolah, tanyalah cikgu, boleh tak saya tengok kan? Apa salahnya kita pergi nak belajar kan? Tapi untuk yang kita buat sendiri, kita catatlah di dalam borang kita sendiri.
Okey. Penetapan tahap penguasaan. Apa dia ni? Tak sempat je. So bagaimana untuk kita menetapkan TP? So kita bukannya ambil secara purata, katakan 2.1 ada pula 2.1 hingga 1.1 hingga 2.1.5 katakan. Bukannya campur semua ambil purata, tak. Penetapan TP ni kita lihat kepada pengalaman guru, pengetahuan guru, tanggungjawab profesional guru dan input murid. Sebab tadi kita kan catat mungkin ada peratus, mungkin ada catatan, mungkin ada bintang. Jadi kita kena tetapkan pula TP. Bagi setiap SK dah ada satu TP. Kemudian dalam satu mata pelajaran tu mungkin ada beberapa SK. Dapatan daripada SK tersebut kita kena letak pula satu TP bagi mata pelajaran tersebut. So ini bergantung kepada pengalaman guru, pengetahuan guru, tentang kurikulum yang diajar, tentang strategi pembelajaran, tentang pentaksiran. Kemudian tanggungjawab dia kan. Tak adalah budak tu comel kita bagi dia TP6. Kita mesti ada evidence kan. Tak adil untuk murid. Tengok dari segi rupa paras. Kemudian kan dari segi input dia, hasil kerja dia, lembaran kerja yang kita catat tadi tu, kita buat timbangan profesional. Kita nak bagi TP berapa bagi murid tersebut. Faktor lain melaksanakan pertimbangan profesional. So ada peluang, bagi peluang yang seadilnya kepada murid. Mungkin murid tak pandai lisan, mungkin murid pandai menulis. Jadi gunakan pelbagai kaedah pentaksiran untuk mengetahui tahap penguasaan sebenar murid tersebut. So amanah, kita kena amanah lah macam saya cakap tadi tu. Ada pertimbangan tentu, ada justifikasi kenapa kita bagi dia buat macam tu. Kemudian kita perlu memahami hasrat DSKP kita tu kan. Kena tally pentaksiran yang kita buat dengan SK, SP, SPI yang ada dalam DSKP tu. Jangan lari jauh. Tu kita kena tahu tujuan pentaksiran tersebut. So berdasarkan maklumat-maklumat ni kita tetapkan TP. Ini yang dikatakan tu pertimbangan profesional. Guru merupakan satu pekerjaan yang profesional. Kita kena tahu apa yang kita ajar, bagaimana untuk mentaksir dan secara adil kita melayan pelajar-pelajar kita. Kemudian suasana pentaksiran, menyeronokkan, berlaku interaksi guru-murid, murid dengan murid, murid dan pembelajaran. So perlu ada moderasi. Moderasi ni perlu buatlah, contohnya kalau cikgu bahasa Melayu ada 3 orang, so kena ada moderasi. Bagaimana cikgu A menilai, cikgu B menilai, cikgu C menilai, perlu adil. Okay, so ada proses pertimbangan profesional berterusan. So kita kena buat aktiviti. Kena ada instrumen. Kemudian kena ada tahap penguasaan. Tahap penguasaan ambil daripada DSKP. Tahap 3 merupakan tahap minimum. Contohnya tahap 1 murid tahu. Tahap 2 murid faham. Tahap 3 murid tahu faham boleh buat. Kan? Jadi tahap 3 dia kena menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran dalam sesuatu situasi. Maksudnya tahu faham boleh buat. Itu tahap 3. Selagi murid tak mencapai tahu faham boleh buat tu, kita bimbinglah murid tersebut untuk mencapai tahap 3, tahap tahu faham boleh buat. Berilah intervensi kepada murid tersebut. Berilah ajarlah balik part-part tertentu dan nilai balik murid tersebut sehingga dia mencapai TP3. Kan? Buatlah macam mana pun, bantulah murid tersebut. Memang kerja kita untuk membantu murid belajar, kan? Okey, so ada pengetahuan, pengalaman jugalah. Semakin lama kita mengajar, kita dah tahu dah. Jeling pun tahu, macam itulah kan? Begitulah, konon. Makin lama kita mengajar, makin pengalaman kita ada, makin mudah untuk kita mengetahui mungkin cara kawalan kelas, cara murid memberi respon. Okey. So, kalau instrumen tu kena refer kepada input murid. Kemudian yang terakhir, kena ada tanggungjawab profesional lah.
So pengetahuan, pengalaman, input murid, tanggungjawab profesional merupakan satu elemen untuk kita menetapkan TP murid, kan. Dan kalau kita dah buat hari-hari, benda ni tak susah. Kalau kita nak mulakan hari pertama mungkin dia complicated sikit lah, kan. Tapi duduk, fikir, faham, buat hubung kait, jadi perkara ni akan jadi mudah. Ini rekod tahap penguasaan murid. Direkod dalam bentuk penyataan simbol markah grade. Saya ulang lagi tu. Tindak susul. Okey, tindak susul untuk tingkatkan tahap penguasaan murid. Kemudian melapor. Okey, saya dah sentuh tadi. Buat pelaporan lah. Nota ni saya akan beri kepada jawatankuasa. So nanti bacalah. Okey, selesai. So terima kasih. Saya serahkan balik kepada Cikgu Adibah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Hajah atas perkongsian yang bagi saya amat berguna untuk kami nanti. Barulah kita tahu tentang jenis, bentuk, kaedah dan kita diberitahu semula, diingatkan semula bahawa pentaksiran ni bukannya di hujung sahaja tapi formatif tu di setiap kali kelas kita berlangsung dan setiap kali langkah yang kita lakukan. So saya harap kita semua dapat merancang pengajaran dengan baik supaya pentaksiran kita pun dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Hajah atas perkongsian tadi dan link kehadiran ada saudari Haifa dah post di komen. Boleh isi Google Form untuk link kehadiran slot yang pertama. Jadi tanpa membuang masa kita akan ke slot yang seterusnya. Terima kasih Hajah.